cikgu gunakan bahan yang kamu sharekan dalam Telegram tu dan cikgu gunakan di sinilah. Okey, terima kasih banyak Azim. Jadi nampak lebih cantik, lebih jelas lah lebih jelas. Dan juga sebelum itu, okey, baik. Untuk makluman kamu ya, okey, pada bulan Februari seperti mana yang cikgu rancangkan, cikgu akan akan masukkan semula okey bab 1, bab 2, bab 3 untuk kita buat ulang kaji dan kita akan buat mind map serta cikgu akan berikan mungkin ada short notes kat situ. Okey, cikgu akan berikan short notes juga untuk kegunaan kamu dan juga cikgu akan berikan juga dalam bentuk peta minda. Peta minda kita akan buat sama-sama. So kamu semua perlu ada at least ada buku tulis lah untuk kita buat peta minda sebab peta minda kita tak boleh berikan secara digital sebabnya kalau beri dalam bentuk PDF kamu kurang mengingat. Tapi kalau kamu buat sendiri okey bersama-sama dengan panduan yang cikgu ajar maka insya-Allah lebih mudah untuk ingat. Itu satu. Yang kedua, okey kelas kita sebelum ini adalah form 4 pada form 5 pada hari Jumaat. Jadi cikgu plan pada bulan Februari, cikgu akan alihkan semula kelas itu cadangnya pada hari Jumaat malam tetapi ada banyak yang clash, okey. Jadi cikgu nak bawa kembali ke hari Selasa petang. Adakah anda setuju? Tu nak tanya. Ya. Selasa petang adakah anda semua setuju? Boleh sangat dah tu. Ya. Ya. Nik Numaira, pukul berapa yang eloknya? Pukul berapa yang eloknya tu? Nik Numaira. Ya, back to asal. Ya. Pukul berapa Nik Numaira tu kalau yang free tu? Nak tahu juga tu sebab kalau boleh. Ya, macam pelik je Jumaat. Okey. Tengku Amir kena masuk kau dah banyak kelas dah kau skip. Masuk. Kan? Okey. Jangan skip pula kali ni. Alright. So, yeah. 3, 4 suku dan 5, 7. Alamak, Nik Numaira. Kenapa pula time-time tu pula nak buat kelas? Aduh, hai. Kan? Hari Selasa. Kan? Confirm ke tu? Waktu tu? Okay? 3 hingga 4 suku, kemudian 5 hingga pukul 7 tu. Confirm gitu. Aduhai. Kena lepas pukul 4 suku. Okey, ya. Kena lepas pukul 4 suku lah jawabnya. Kan? Kesian pula Nik Numaira. Tapi tak apa. Okey. Ada kelas time tu. Okey, Adam. Ya ke? Okey. Februari kita masih cuti ke? Okey. Kita buat sebelah petang. Ya. Ada kelas petang tu juga. Mana tahu cikgu nak buat malam. I see. Okey, saya murung dulu. Okey. InsyaAllah itu antara hari-hari yang ni Pagi tak boleh ke? Bukan korang ada PDPR ke pagi? Kan? PDPR korang pagilah. Kan? Apalah korang ni kan? Rabu, anyone? Rabu ada masalah tak Rabu? Rabu anyone? Rabu petang, kita tak akan buat pagi. Kita akan buat sama ada petang ataupun malam. Cikgu, saya tak boleh petang. Okey, malam lah boleh insyaAllah. Malam, sekejap tengok jadual. Okey, tengok jadual Okey, malam Jauza Mira pula tak boleh. Allahu Malam pun Akbar. saya tak boleh. Rabu. Sebab ada ya kelas ke? fizik. Ada ke? Petang admat, malam fizik. Oi, korang ni kan. Kan. Study betul-betul ni. Pandai now. Ya, betul dia orang. Ini tahun SPM le. Okey, tahun SPM. Kenalah pulun. Okey, kan. Umaira ambil fizik dengan siapa? Dengan PTTI. Oh, okey. BDPI. Okey. Saya 4 subjek. I see. Yang UAT. Bagus. Okey lah tu. Maknanya ada apa? Ada penjadualan kat situ. Bagus. Okey. Tak apa. Cuma suara Umaira kan. Suara Umaira tu nampak sikit dia punya suara macam suara remaja kan. Korang tak tengok lagi suara Yasmin. Suara Yasmin kan suara macam gadis-gadis gitu kan. Weh. Okey, baik. Suara gadis suara gadis Betul, suara gadis. Okey, sudah. Okey, jom.
Kan? Ini kelas belajar sejarah bukan kelas cari calon. Okey, sudah. Baik, kita teruskan. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Amboi. Okey. Baik. Kita nak lihat pada hari ini, okey, iaitu berkaitan dengan raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Dan sebelum ini, kita dah belajar tentang raja-raja, okey, di mana apakah fungsi-fungsi raja sebelum Perang Dunia Kedua, dan juga kalau kita lihat apa yang berlaku semasa pendudukan Jepun dan juga selepas Perang Dunia Kedua. Okey, dan juga sewaktu Malayan Union kita dah lihat dah. Maknanya secara kesimpulannya kita tahu bahawa raja-raja ni rupa-rupanya mereka memang memerintah sepanjang daripada Portugis sampailah ke Belanda sampai ke British. Cuma yang betul-betul mereka tak ada kuasa adalah pada pemerintahan Malayan Union. Jadi itulah sebenarnya. Jadi kalau kita fikir-fikir balik, rupa-rupanya sebenarnya negara kita benar-benar dijajah hanya lebih kurang 1 tahun 10 bulan, iaitu sepanjang Malayan Union sebenarnya ya. Jadi itu kesimpulan yang kita boleh buat. Nanti kalau agak-agak kalau ada kesempatan kamu belajar dengan cikgu sekolah kamu, kamu tanyalah. Okey, apa nama bab ni? Okey, bab ni adalah Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen, bab 3. Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen, dan hari itu kita dah sampai ke sini. Okey, muka surat ini, muka surat 6, dan kita dah lihat kita dah ada melawat muzium diraja dan juga kita telah pergi ke istana. Okey, istana negara pada baru-baru ini, namun tak dapat masuk. Okey, masing-masing booking untuk masuk ke dalam kolam renang. Itu je lah yang diorang tahu. Kan, dah form 5 pun nak pergi kolam renang lagi. Okey. Dan itu pun masih lagi nak pakai pelampung itik lagi. Okey. Baik. So kita lihat. Okey. Sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Kita lihat di sini. Majlis Raja-Raja maknanya perkumpulan raja-raja, iaitu perkumpulan dalam satu pertubuhan Majlis Raja-Raja ini bermula dengan pembentukan Durbar. Durbar. Jadi ini adalah sebahagian daripada institusi raja perlembagaan negara kita ya. Dan pembentukan Durbar pada awalnya untuk negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Jadi mereka buat, kalau betul, Umairah tanya, Durbar tu apa? Durbar tu sebenarnya adalah kita kata persidangan. Persidangan ya. Durbar tu persidangan raja-raja. Itu sebenarnya dipanggil Durbar. Jadi Durbar ini adalah persidangan untuk raja-raja, dan pada awalnya dibuat untuk raja-raja bagi negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri Melayu bersekutu, NNMB kan, ada 4. Jadi mereka raja-raja ini bertemu untuk bincangkan hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan dengan pihak British. Okey, baik. Cikgu dah lama tak dapat homework. Okey, bagus Adam. Kau nak homework ke Adam? Okey. Okey. Oh nak ya? Okey, baik. InsyaAllah sebenarnya, kan cikgu cakap sebenarnya Januari ini, sebenarnya adalah kita kata buat kelas-kelas pendedahan. Jadi bila buat kelas pendedahan ini, cikgu nak bagi pendedahan supaya kamu didedahkan dengan pembelajaran dulu, dengan buku teks dulu. Tetapi betul, ramai yang mula bosan sebab tak ada kerja nak buat, mulalah buat benda-benda yang merepek. Kan. Bukan dadah, dedah, pandai dedah. Okey. Jadi baik, insyaAllah. Atas permintaan sebenarnya dah ada, cuma tinggal cikgu ingat nak lepaskan lepaskan semasa bulan Februari. Tapi kalau kamu nak, insyaAllah cikgu akan serahkan pada minggu depan, cikgu akan berikan ya. Yasmin buat TikTok nak tengok? Boleh? Okey. Kan? Nak tengok juga kan? Tak payah. Dini, tolong cari Dini nanti share dengan cikgu. Okey, baik. Okey, baik. Boleh. Okey, baik. Okey. So yang ini kita lihat Majlis Jamuan Teh. Jamuan Teh semasa persidangan Durbar pertama di Kuala Kangsar. Okey, Vinesh, sebenarnya yang baru tadi tu itu bukan suara Maira, itu suara Dini.
Okey, Dini Hazirah. Suara dia memang best lah kan. Okey. Suara dia memang best. Okey. Durbar membawa maksud perjumpaan ataupun persidangan umum ya yang diadakan oleh Raja Melayu dengan British. Jadi keahlian durbar maknanya siapakah yang menyertai persidangan ini ataupun durbar ini? Durbar ini pengerusinya adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Dan ahlinya adalah Raja-Raja Melayu, kemudian residen-residen British serta setiausaha negeri-negeri Melayu bersekutu. So inilah gambar persidangan durbar pertama di Kuala Kangsar. Kuala Kangsar Perak. Jadi itu yang pertama. Diorang bersidang bincangkan hal-hal berkaitan pentadbiran kerajaan persekutuan. Okey. Baik. Kemudian Majlis Sultan-Sultan semasa Melayu Union semasa Melayu Union, iaitu kita tahu bahawa Melayu Union telah ditubuhkan pada 1 April 1946. So Perlembagaan Malayan Union 1946 ini memperuntukkan untuk apa tahu? Tubuhkan Majlis Sultan-Sultan ataupun the Council of Sultans. So di bawah Malayan Union Order in Council 1946, Majlis Sultan-Sultan ini dipengerusikan oleh Gubernur Malayan Union dan ahli majlis ini terdiri daripada 9 orang Raja Melayu, maknanya semua Raja-Raja Melayu dan 3 pegawai kanan British. So apa fungsi Majlis Sultan ini? Fungsi dia adalah untuk bincangkan undang-undang berkaitan dengan agama Islam dan menasihati Gubernur tentang perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Raja-Raja Melayu. Jadi inilah keanggotaan Majlis Sultan-Sultan Melayu Union ya. Iaitu ada Gubernur, kemudian ada 9 orang Raja-Raja Melayu dan Ketua Setiausaha Malayan Union. Ya, serta penasihat undang-undang dan setiausaha kewangan. Tetapi walaupun Malayan Union ni telah memperuntukkan Majlis Sultan-Sultan tu, tetapi majlis itu tidak pernah diwujudkan. Maknanya durbar ini tidak pernah diwujudkan. Sebab apa? Sebab Raja-Raja Melayu pada waktu itu menentang pelaksanaan Malayan Union. Memanglah sebab dia orang tak setuju dengan Malayan Union itu, walaupun Malayan Union itu menyediakan majlis sultan-sultan tetapi mereka tidak mahu sertainya sebab mereka menentang Malayan Union yang cuba untuk menjajah tanah Melayu. Kan? Jadi bagus sultan-sultan ni bersatu untuk menentang Malayan Union. Itu bagus. Kemudian apabila Malayan Union ditukarkan kepada Persekutuan Tanah Melayu 1948, maka diwujudkan juga Majlis Raja-Raja dan ditubuhkan secara rasmi pada 1948 bila Persekutuan Tanah Melayu ini dibentuk menggantikan Malayan Union. So berdasarkan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini, Majlis Raja-Raja ini akan menjadi satu institusi yang dilengkapi dengan ada apa tahu? Dia ada kuasa, ada sekretariat dia, dan ini sesuai dengan kedudukan dan peranannya lah. Maknanya, Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Melayu ni mendapat kuasa yang lebih banyak dan mereka dapat kuasa untuk memerintah negeri masing-masing. Dia tak macam Melayu Union, kan? Melayu Union, mereka tak ada kuasa untuk memerintah negeri masing-masing. Tapi Persekutuan Melayu dapat balik. Jadi Majlis Raja-Raja ini diurus sepenuhnya oleh Raja-Raja Melayu dan pengerusi mesyuarat ini ditentukan oleh Raja-Raja Melayu dalam kalangan 9 orang Raja Melayu inilah. Dan persidangan ataupun mesyuarat Majlis Raja-Raja ini perlu disertai oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja untuk memeterai keputusan persidangan. Memeterai ini maknanya menulis dan mencatat keputusan persidangan. Itu memeterai, mencatat keputusan persidangan. So Raja-Raja Melayu diberi hak dan kuasa untuk mendapat penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British tentang bagaimana nak menggubal undang-undang dan dasar kerajaan persekutuan. So bermakna Majlis Raja-Raja Melayu ni semasa Persekutuan Melayu mereka dapat kuasa yang lebih banyak berbanding semasa mereka berada di dalam Malayan Union. Itu satu perkembangan yang baik ya. Inilah gambar di mana Raja-Raja Melayu bergambar semasa majlis menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Baik, so ada yang tanya, cikgu, part penyimpan mohor besar Raja-Raja tu tak faham. Alright. Baik.
Sebenarnya begini, dalam setiap mesyuarat, okey, tak kiralah sama ada mesyuarat di peringkat sekolah ke, atau di peringkat jabatan ke, atau di peringkat syarikat ke, ataupun di peringkat kerajaan persekutuan ke, setiap mesyuarat, okey, mesti ada seorang pengerusi. Betul? Pengerusi itu yang akan menanyakan tentang perkara-perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat. Tetapi ada juga seorang yang akan menjadi juru catat minit mesyuarat, iaitu setiausaha, betul tak? Okey, betul dalam mesyuarat mesti ada seorang pengerusi dan ada seorang setiausaha untuk menulis mencatatkan mesyuarat itu. Okey, mencatatkan segala perbincangan mesyuarat tu. Jadi, dalam Majlis Raja-Raja Melayu pun ada. Jadi, tugas yang mencatatkan keputusan persidangan, yang mencatatkan itu semua adalah penyimpan mohor besar raja-raja. Nampak tak? Dia punya jawatan tu. Maknanya dia mencatatkan segala keputusan dalam persidangan itu ataupun dalam mesyuarat raja-raja tu. Itu tugas dia. Dan daripada situlah baru dia akan umumkan. Perasan tak? Kalau katakan kalau katakan setiap kali nak diumumkan tarikh puasa dan tarikh hari raya. Yes, betul Nash. Betul. Betul. Macam orang dalam mahkamah dicatat. Yes. Kalau kamu lihat macam bila ada orang yang nak umumkan tarikh puasa, kemudian tarikh raya, ada seorang yang akan keluar, ada seorang lelaki tua yang akan keluar kat TV, dia akan kata, saya mewakili penyimpan mohor besar raja-raja mengumumkan bahawa tarikh puasa pada tahun ini jatuh pada bilakah tarikh puasa pada tahun ini? Siapa tahu? Okey. Jatuh pada bulan April, Umairah? Ya ke? 13 April. Azim, are you sure? Yakin ke 13 April? 13. 13 April. Tak yakin. Cikgu tak yakin lagi. Tak yakin. Yeah. Okey. Tak yakin. Sebab dia mesti akan cakap bahawa sebenarnya tarikh puasa pada tahun ini jatuh pada 1 Ramadan. Itu confirm. Okey, baik. Kan? Cikgu, apa tu? Betul lah. 1 Ramadan lah, confirm kan? Tapi dia punya tu bila? Tak kisahlah pun, cari je lah 1 Ramadan tu. Okey? Okey, baik. Oh. Okey, jadi itulah yang berlaku ya. Jadi yang mengumumkan tarikh puasa dan tarikh hari raya itu adalah daripada wakil penyimpan mohor besar raja-raja. Setelah raja-raja bincang dan setuju untuk menentukan tarikh puasa dan tarikh hari raya. Itulah dia tugas dia. Okey. Kemudian selepas merdeka, Majlis Raja-Raja selepas merdeka selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Majlis Raja-Raja Melayu ini dikekalkan. Namun keanggotaannya mengalami perubahan. Maknanya ada pertambahan anggota, iaitu ditambahkan dengan yang di-Pertua Negeri Melaka dan yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang turut menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Kenapa Melaka dan Pulau Pinang yang menggunakan yang di-Pertua? Siapa tahu? Siapa tahu kenapa Melaka dengan Pulau Pinang menggunakan yang di-Pertua? Ada sultan Ya, sebab kedua-dua negeri ini tidak ada sultan. Jadi, tak ada sultan. Melaka tak ada sultan. Sayang kan? Kita cerita punyalah hebat Kesultanan Melayu Melaka. Sudahnya bila Kesultanan Melaka tamat, sampai sekarang Melaka tak ada sultan. Yang ada adalah dalam Facebook kan. Dia tulis Sultan Melaka. Ya. Okey, dia tulis Sultan Melaka dalam FB tu ya. Cuma dia punya moto yang best tu, okey. Iaitu moto dia apa? Okey, better is better. Oh, better is better, tak tahan tu. Kan. Jadi itu Sultan Melaka yang tidak diiktiraf tidak diiktiraf. Okey, jadi itu Melaka dengan Pulau Pinang, ada yang di-Pertua. Kemudian selepas Persekutuan Malaysia dibentuk pada 1963, maka kemasukan Sarawak dan Sabah. So Sarawak dan Sabah menggunakan title yang di-Pertua Negeri Sarawak dan yang di-Pertua Negeri Sabah. Turut menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Jadi genaplah 13, ya, genaplah 13 orang kat situ.
Dan yang di-Pertuan Negeri ni tidak turut serta dalam mesyuarat khas melibatkan institusi beraja seperti pemilihan yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Ingat yang di-Pertuan Negeri tidak akan menjadi agung. Sebab agung ini terdiri daripada 9 orang sultan tu sahaja. 9 orang sultan saja yang akan menjadi agung. Jadi kita lihat kedudukan Majlis Raja-Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Bagaimana kedudukan Majlis Raja-Raja ini? Berdasarkan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja ni dia ada kuasa dan ada fungsi dia dalam sistem perlembagaan. Fungsi dia apa? Okey, Majlis Raja-Raja ini boleh bertindak menggunakan budi bicara bagi melaksanakan fungsi-fungsinya. So antara fungsi Majlis Raja-Raja termasuklah seperti berikut, iaitu fungsi dia yang pertama, memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Itu satu. Okey, sebenarnya nombor 2 dia next page. Tapi kita habiskan sini dulu baru kita pergi yang next page. Baik. Kemudian memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Mungkin ramai yang confused. Apa maksud memperkenankan? Apa maksud memperkenankan? Apa maksud memperkenankan? Anyone? Anyone? Macam diperkenalkan Bukan. Like macam dia tunjuk lah ada something No. Okey, memperkenan tu maknanya bukan memperkenalkan, memperkenankan maksudnya adalah mempersetujui atau lebih tepat lagi iaitu meluluskan. Kalau dalam bahasa rakyat dikata meluluskan. Tapi kalau dalam bahasa istana raja-raja Melayu dikata memperkenankan. Itu penggunaan bahasa penggunaan bahasa. Ya, jadi memperkenan ni maknanya adalah mempersetujui ataupun meluluskan. Ya, meluluskan pindaan. Pindaan ialah perubahan ya. Pindaan ialah perubahan. Perubahan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Jadi, kita tahu bahawa proses untuk pindaan perlembagaan bermula daripada Dewan Rakyat. Okey, Dewan Rakyat kemudian dibawa ke peringkat yang di-Pertuan Agong ataupun Majlis Raja-Raja untuk dipersetujui atau diperkenankan. Itu maksud memperkenankan ya. Take note benda ni. Kemudian yang seterusnya memperkenankan juga ataupun mempersetujui ataupun meluluskan perubahan persempadanan negeri setelah mendapat perkenan, maknanya setelah mendapat persetujuan raja negeri berkenaan. Maksudnya, kadang-kadang ada negeri-negeri ini yang diubah suai sempadan dia. Mungkin lebihkan sikit ke ataupun kurangkan sikit sempadan negeri, berikan kawasan tu kepada negeri yang satu lagi, negeri jiran tu. Jadi ini perubahan-perubahan sempadan negeri ni bukan boleh main suka-suka hati ya. Kena dapat kelulusan raja. Sebab raja adalah tuan tanah kepada negeri tersebut. Okey, contohnya negeri Selangor. Negeri Selangor ni tuan tanah dia siapa? Sultan Selangor. Sultan Selangor. Jadi kena tanya dulu Sultan Selangor. Setuju ke tak setuju untuk kita ubah sedikit? KL tak. KL adalah wilayah persekutuan. So KL ini adalah di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. KL adalah di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi itu perbezaannya. Dulu raja banyak kuasa, sekarang dah ubah. Ya, dah dikurangkan sedikit. Sekejap. 5 minit. Sekejap.
Korang buat apa? Sementara cikgu keluar sekejap, korang ni, buat episod kelima okey korang ni. Okey, cikgu nak main cak-cak ke tak? Okey. So, betul Umairah. Kalau wilayah persekutuan di bawah Agong. Okey. Kopi ke? Yes, kopi. Dia memang pergi episod. Okey, baik. Ada pula yang nak buka apa? Buka kamera ya. Okey. Okey. Ayo itulah korang. Tahu dah. Dia kalau dalam kelas ini sebenarnya korang tahu tak? Dalam kelas ni yang paling nakal Yasmin ni lah. Kan? Okey, baik. Okey, baik. Okey. Okey, good Dini. Okey, itu satu yang baik. Nak juga mengaku kau paling baik. Ikutlah kan. Okey. Okey, so yang seterusnya menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Kes-kes tertentu ya, lembaga pengampunan. Seperti mana yang kamu lihat seperti kes tahun lepas ke 2 tahun lepas, iaitu pengampunan kepada Tan Sri Anwar Ibrahim. Okey, Datuk Sri Anwar Ibrahim telah keluar daripada penjara kerana diampunkan oleh Agong. Agong pada waktu itu iaitu Sultan Kelantan. Jadi sebenarnya di bahagian Majlis Raja Melayu dia ada lembaga pengampunan untuk mengampunkan mana-mana pesalah yang boleh ditawarkan untuk pengampunan. Itu sebenarnya ya. Itu fungsi Majlis Raja-Raja Melayu, iaitu memilih Yang di-Pertuan Agong, memperkenankan, maknanya mempersetujui pindaan perlembagaan, memperkenankan pindaan sempadan, dan yang keempat iaitu lembaga pengampunan. Baik, kita nak lihat sebelah kiri ni, apa dia mohor besar raja-raja? Baik, mohor besar raja-raja ni melambangkan kekuasaan dan kedaulatan raja-raja Melayu, dan mohor ini disimpan oleh penyimpan mohor besar raja-raja yang juga merupakan setiausaha Majlis Raja-Raja. Nampak? Setiausaha ya. Dan dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh Majlis Raja-Raja akan diturunkan dengan cap mohor besar, diikuti dengan tanda tangan penyimpan mohor besar raja-raja. Maksudnya begini. Maksudnya bahawa penyimpan mohor besar raja-raja ni samalah seperti setiausaha dalam mesyuarat. Dalam sesuatu mesyuarat ada setiausaha kan yang mencatatkan. So, penyimpan mohor besar ini dialah yang mencatatkan segala persidangan-persidangan Raja-Raja Melayu. Dan apabila dah siap catatan itu, dia akan turunkan mohor besar ini, cap mohor ni ke atas dokumen mesyuarat itu, minit mesyuarat itu, untuk dijadikan pengesahan bahawa ini datang daripada mesyuarat Majlis Raja-Raja. Nampak tak? Ada sistematik. Nampak cop dia lain macam siap berpusing-pusing lagi. Bukan kaleng-kaleng ni. Bukan kaleng-kaleng. Ni nampak ni. Ini bentuk dia. Kan? Setiap di cop ni ada lambang setiap kerajaan, lambang-lambang kerajaan negeri-negeri Melayu ya. Ada 9 ni. Jadi inilah dia. Kalau di cop, inilah dia logo yang akan keluar. Jadi kalau kita lihat permukaan mohor besar raja-raja mengandungi jata kerajaan, kerajaan 9 negeri Melayu, serta tertulis perkataan mohor besar raja-raja negeri Melayu dalam tulisan Jawi. So, mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 31 Ogos 1948 setuju menerima corak yang mohor besar raja-raja gunakan tu sampailah sekarang. Okey, kalau nak baca dia, dia baca daripada sini, daripada mim ni. Mim waw ha waw ra, mohor basim ra besar, ra alif jim raja, kemudian ada tanda 2, raja-raja lah. Kemudian nun ga ra ya negeri, mim lam alif ya waw Melayu. Okey, mohor besar raja-raja negeri Melayu. Kan? Jadi korang jangan main-main okey. Okey. Ini guru besar sekolah agama dulu ya.
Tak, cikgu dulu guru besar sekolah agama. Jangan main-main. Okey. Ah, Serius lah. ya Allah, kau tak tahu sebenarnya ah, terpusing kepala. Yelah, nak kena baca-baca macam tu. Okey, ya. Sebenarnya cikgu adalah seorang guru besar. Tak. Cikgu sebenarnya dulu tahun 2008 atau 2009, cikgu adalah guru besar sekolah agama, okey, di Damansara Damai. Okey, untuk 1 tahun. Guru besar Jadi ada buat minit mesyuarat, ada mesyuarat, kemudian ada kalau setiap kali perhimpunan kena akan ada berucap, yes, cikgu adalah guru besar. Betul? Okey. Okey. Lepas tu apa jadi? Lepas tu setahun je. Lepas tu cikgu rasa macam nak serahkan kepada orang lain sebab cikgu tak dapat nak sekolah kat situ kerana terlalu jauh daripada rumah. Damansara Damai tu. Masa tu cikgu duduk kat Shah Alam. So nak berulang ke Damansara Damai tu jauh. Jadi cikgu serahkan pada orang lain, kemudian cikgu tidak lagi menjadi mudir lah. Tak jadi mudir, tak jadi guru besar sekolah agama. Tetapi kemudian selang beberapa tahun kan, kemudian 2012, okey, 2012 cikgu mulakan dengan album rock yang pertama iaitu album rock kumpulan Akasia. Okey. Jadi jauh menyimpang jauh menyimpang. Jadi itulah yang berlaku itulah sejarah yang berlaku. Kelakar pun kelakar. Macam mana guru besar sekolah agama kemudian terus jadi jadi pemain drum kumpulan rock, macam itulah. Okey. Jadi itu yang berlaku. Tak apalah kan. No, cikgu takkan jadi gamers kan. Takkan jadi gamers. Drama mungkin tengah bayang macam cikgu boleh jadi guru besar. Tak, cikgu adalah antara guru besar yang diorang kata sendiri bahawa guru besar yang orang kata apa, very friendly lah dan sporting. Yes. Okey. Okey, itu sebenarnya. InsyaAllah. Macam boleh masuk air jadi. Shut up. Jadi, okey. Baik. Inilah dia. Okey, contoh majlis mesyuarat majlis raja-raja yang khas sempena istiadat, okey, melafaz sumpah jawatan dan menandatangani surat sumpah jawatan dan surat perisytiharan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 iaitu Sultan Abdullah. Ni Sultan Abdullah iaitu Sultan Pahang iaitu Agong sekarang Agong sekarang inilah dia. Jadi di kiri kanan ni semua sultan-sultan ni. Ni semua sultan-sultan. Okey, ada 9 orang. Jadi itulah dia. Baik, seterusnya fungsi majlis raja-raja. Kenapa raja-raja tak pakai baju sama? Kan? Irina, kalau raja-raja Melayu pakai baju yang sama, akan orang cakap dia orang tu boria. Ini bukan boria, ini raja-raja kau. Okey. Jadi diorang akan pakai baju yang sesuai dengan kerajaan mereka. Yes. Okey, dia tak ada masalah. As long as dia ada warna kuning. Kalau kamu perasan, semua raja-raja ini ada tetap warna kuning. Warna kuning diraja. Jadi warna kuning diraja tu mesti ada. Yang baju biru ini adalah daripada Pahang, iaitu Sultan Pahang. Sebelah kiri dia ni adalah Sultan Selangor. Sultan Selangor. Sebelah kiri dia lagi adalah Sultan Terengganu. Sebelah kanan dia, sebelah kanan dia tu adalah Sultan bukan Sultan, Raja Perlis kalau tak salah cikgu, Raja Perlis. Dan sebelah dia adalah Sultan Johor. Yang pakai baju hitam tu, yang pakai macam kot tu, pakai topi tu, itu adalah Sultan Johor. Okey. Yang belakang tu semua adalah dia punya pegawai bodyguard lah. Bodyguard dia. Ni raja-raja Melayu PA Mana ada PA kan. Johor memang macam Mat Salleh sikit. Sebab Johor ni memang dia daripada tahun 1910 tak salah cikgu, mereka dapat title Maharaja daripada Queen of England. Jadi sebab itu pakaian mereka unik sikit. Itu satu. Yes. Yang sebelah kiri tu, yang sebelah kiri baju biru tu, sebelah kiri itulah Sultan Selangor. Yang pandang ke sana tu. Itu Sultan Selangor. Dan kalau kamu nak tahu, kebanyakan sultan-sultan ini memang keturunan sultan, kecuali Sultan Johor. Sebab tu Sultan Johor mungkin dia tak pakai pakaian yang melambangkan dia raja sebab dia bukan keturunan raja. Dia bukan keturunan raja. Dia keturunan Temenggung. Yes, betul Irdina. Dia keturunan Temenggung.
Jadi itu perbezaan dia. Nampak tak? Okey, sedikit demi sedikit kamu tahu ya. Boleh jadi raja sebab mengikut sejarah. Nak buat macam mana? Okey, iaitu kamu mungkin kita dah belajar kot, cuma kamu tak perasan. Okey. Sebenarnya Kesultanan Johor Kesultanan Johor sebenarnya diasaskan oleh Kesultanan Melaka. Betul? Iaitu Sultan Mahmud yang lari daripada Melaka selepas diserang oleh Portugis tu kan. Okey, lari ke Johor dan mengasaskan kerajaan Johor Riau. Okey, iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah. Okey, daripada situ keturunan dia, keturunan Sultan Melaka ni, okey, berada di Johor dan memerintah Johor. Tetapi dia tamat ketika Sultan Mahmud mangkat di Julang. Ingat tak? Sultan Mahmud mangkat di Julang tu, dia tamat kat situ. Okey. So bila dia tamat kat situ, dah tak ada keturunan raja. Jadi digantikan oleh bendahara. So bendahara pula naik menggantikan sultan itu, maka bendahara naik menjadi sultan. So bendahara itulah yang yang telah memerintah Johor Riau berterusan, iaitu Bendahara Tun Ali sebenarnya dia menjadi Sultan Ahmad kata cikgu. Kemudian keturunan dia seterusnya sampailah kepada seorang raja iaitu Raja Ali. Raja Ali itu ada konflik dengan British kalau tak salah cikgu, maka Raja Ali itu tak mahu memerintah Johor. Okey, tak mahu memerintah Johor, dia nak memerintah daerah dia saja iaitu Kesang. Jadi menyebabkan British kata kena ada seorang yang jadi raja. So oleh kerana bendahara tak mahu jadi raja, keturunan bendahara tadi, maka digantikan pula dengan yang naik raja iaitu daripada golongan Temenggung pula. So bermulalah Temenggung Daeng Ibrahim. Temenggung Daeng Ibrahim itulah keturunan dia sampai sekarang. Yang jadi Sultan Johor. Sultan Mahmud tu tak ada anak. Sultan Mahmud tu tak ada anak. Okey. Tapi ada yang claim. Ada yang claim anak dia iaitu Raja Kecil. Raja Kecil claim dia anak Sultan Mahmud. Padahal semua orang tahu bahawa Sultan Mahmud tak ada anak. Jadi itulah yang berlaku. Nampak? Tempat form 2, yes. Jadi inilah sebenarnya kalau kita kaitkan sejarah form 4, form 5, kemudian kaitkan form 2, form 3 semua kan, kita akan kata, wah, luasnya sejarah ni. Nampak? Luasnya sejarah ni. Jadi macam, macam-macam kalau masuk-masuk ni, macam best. Dia macam tu. Okay, daklah kaya tapi single. Hello. Okay, dia kaya. Ya, dia kaya tapi single. Tapi waktu tu single tu, dia telah mati dibunuh tahu. Sultan Mahmud tu mati dibunuh oleh Laksmana. Okey. Kau suka-suka hati kau je kan. Okey. Yeah. Baik. Kemudian tugas seterusnya, fungsi yang di-Pertuan Agong iaitu untuk sama ada bersetuju atau tak bersetuju. Betul Edina. Okey. Kenapa Sultan Mahmud tu dibunuh? Kerana Sultan Mahmud itu telah menjalankan hukuman ke atas isteri Laksmana yang dia belah perut tu. Sebab dikatakan isterinya itu makan buah buah nangka. Yes, makan buah nangka. Yes. Dia kata sebab dia mengandung, dia kata nak makan buah nangka tu sebab baby nak makan. Jadi Sultan mengarahkan belah perut dia supaya nak tengok sama ada betul ke dia makan buah nangka tu. Sekali belah tengok-tengok dengan kuasa Tuhan, nampaklah bayi tu tengah pegang buah nangka macam tu. Kan. Jadi itu dongengnya lah. Tapi sebenarnya matilah tu. Yes. Itu dongengnya lah. Bagus. Bagus. Inilah benda-benda yang orang kata bila kita belajar benda ni macam dry, tapi bila kita ingat balik, ada peristiwa-peristiwa macam ni yang dikaitkan. Itu sebenarnya terbaik. Baik. Peranan seterusnya, fungsi Majlis Raja-Raja Melayu iaitu sama ada bersetuju atau tak setuju tentang sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Okey, contohnya, kamu perasan tak sebelum ini, baru-baru ini, Perdana Menteri kita minta darurat. Sebelum ini minta darurat kepada Majlis Raja-Raja Melayu, iaitu minta kepada yang di-Pertuan Agong. Tapi permintaan dia yang kali pertama Agong tak bagi. Sebab Agong kata apa? Kita perlu tumpukan perhatian kepada masalah COVID-19 yang melanda negara kita. Tetapi apabila kes
Okey, kes semakin bertambah menjadi 4 digit. Semalam 4,000 4,200 semalam. Hui, mencatatkan angka baru. Okey, bila mencapai 2,000 3,000 sehari 2,000 3,000 sehari, ini menyebabkan sekali lagi Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin minta darurat kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi Yang di-Pertuan Agong dia ada hak sama ada setuju atau tak setuju dengan sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Jadi Agong dia akan buat meeting dulu tau. Dia akan buat Majlis Raja-Raja maju, dia tanya macam mana. Jadi kali ini Agong luluskan untuk darurat, tapi bukan darurat negeri tapi darurat politik, di mana segala jawatan-jawatan negeri digantung, jawatan-jawatan persekutuan digantung, dan mereka nak beri tumpuan kepada masalah rakyat. Kan? Ya. Betul. Jadi itulah yang berlaku. Nampak tak fungsi sultan fungsi sultan. Kemudian fungsi sultan ataupun yang Majlis Raja-Raja memberikan nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan-jawatan tertentu dan juga menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Putera di Sarawak dan Sabah serta kepentingan sah kaum-kaum yang lain. So, kalau kita lihat antara pelantikan yang memerlukan rundingan dengan Majlis Raja-Raja seperti apa tahu? Nak lantik ketua audit negara, nak lantik ketua hakim negara, nak lantik hakim mahkamah atasan, nak lantik pengerusi dan ahli SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Ini semua kena tanya sultan. Ya, kena tanya sultan. Baik. Ada yang kata tapi bila cuti ramai nak sekolah. Time ada sekolah nak sangat cuti kan. Tapi bila dah cuti ramai yang nak sekolah balik. Baik. Bagus Idina tanya. Ketua audit tu apa cikgu? Okey. Baik. Ketua audit tu sebenarnya adalah ketua accountant. Di mana ketua accountant ini akan menyemak segala perbelanjaan yang dibuat oleh kementerian-kementerian. Dan perbelanjaan itu semakan itu dibuat tanpa pengaruh kerajaan persekutuan tau. Jadi dia akan buat pengiraan tu secara telus, secara transparent. Dia akan bagi tahu, okey kementerian ni dapat setahun 230 juta. Tapi dia habiskan 220 juta. Mana lagi 10 juta? Dia macam tu. Dia audit betul-betul dan dia report kepada Agong. Jadi dia tak report pada Perdana Menteri, dia report pada Agong. Itu ketua audit negara. Tapi sayangnya ketua audit negara setiap tahun dia telah merekodkan bahawa masalah perbelanjaan yang betul. Masalah perbelanjaan yang tidak telus. Kadang-kadang kan ketua audit negara cakap apa tahu? Kenapa kementerian ini beli spek, contohnya beli spek untuk orang-orang yang orang-orang tua, contohnya beli spek untuk orang-orang tua. Kenapa beli harga satu unit sampai RM700? Padahal kalau di pasaran baru RM100.5. Kenapa jadi RM700? Selalu ketua audit persoalkan. Perbelanjaan yang melampau. Perbelanjaan yang melampau. Beli PC, setiap harga PC tu kementerian catatkan tahu harga PC sampai 7,000. PC apa kau beli sampai 7,000? Padahal kat pasaran baru 3,000. Itulah masalah. Masalah sebenar yang berlaku di kementerian-kementerian. Aku ni cakap ni kan tak pasal-pasal sekarang kena ban aku ni. Kena off dulu, kena pause dulu ya. Sebenarnya itu dikatakan apa tahu? Kalau perasan, kalau perasan PC ni, kalau PC tu sampai 7,000 tapi harga dia sebenarnya 3,000, 4,000 tu mana pergi? 4,000 tu lah tiba-tiba apa tahu? Pegawai tu dapat. Pegawai ini dapat, ketua pengarah dapat, itu dapat sikit. Itu masalahnya. Nampak tak? Unsur-unsur apa? 4,500. Yes. Diklaim 7,000. 3,000 lagi atau 2,000 lebih lagi ke mana? Ke orang-orang tertentu lah untuk mengaut keuntungan. Nampak tak? Jadi itu sebenarnya itu permainan tau, permainan jabatan-jabatan kerajaan lah. Tak tahulah sekarang ni ada lagi tidak, tapi masa zaman cikgu dulu tahun 2015 sampai 2018 masih ada macam tu.
masih ada macam tu. Kan. Jadi cikgu harap sangatlah para pelajar, kalau kamu semua jadi kaki tangan kerajaan, please, okay, be honest. Okay, kalau kamu kata, oh tak apa, aku ambil duit ni duit kerajaan, kan? Jangan. Okay, kamu ingat duit kerajaan tu duit rakyat. Duit rakyat tu bayar dengan cukai. Jadi please, okay, tolong amanah, kata apa, jadilah orang yang beramanah. Dini Hazira, untuk pengetahuan kamu sebenarnya realiti dunia di luar tu, cikgu bagi tahu semua orang realiti dunia luar tu, as long as boleh buat duit, okay, halal haram tolak tepi. Itu yang kita takutkan. Okay, as long as boleh buat duit, halal haram tolak tepi. Betul, terus lanjut cakap. Okay. Padahal tak sedar dengan duit itulah dibelanjakan ke mana? Ke anak bini, beri makan anak-anak, beri makan pakaian kepada isteri. Nampak tak dengan duit macam tu? So, cikgu nasihatkan kepada para pelajar cikgu, okay, kalau kamu semua jadi kaki tangan kerajaan, jangan buat macam tu ya. Please, janganlah. Okay, jangan ya. Jadi, itu sebenarnya. Okay, baik. Kan, minta dijauhkan ya. Tapi sebenarnya benda tu berlaku depan mata. Kamu bayangkan, kamu dalam jabatan, kamu seorang-seorang, yang lain semua buat. Agak-agak kamu macam mana? Kiri kanan kawan-kawan kamu buat macam tu. Kamu seorang tak buat. Kamu rasa macam mana? Jadi, betul. So, betul. Jadi, itu hakikat dia. Jadi, hati-hatilah. Hati-hati. Ini sendiri, cikgu tahu semua ni, cikgu punya sepupu sendiri, my cousin sendiri adalah pegawai kerajaan. My cousin sendiri depan mata. My cousin bagi job kat cikgu. Dia pun nak juga tau. Dia nak juga. Cikgu tanya, tak apalah, okeylah. Kau nak apa? Oh, aku tak nak duit banyak-banyak. Okay, aku tak nak duit. Kau belikan aku iPhone 12. Bayangkanlah, dia nak tu je. Kira jadilah. Kan? Bayangkanlah iPhone yang termahal waktu itu dekat 6,000, 7,000, itu yang dia nak. Well, itulah dia sebenarnya hakikat dia. So, hati-hatilah. Itu semua unsur-unsur rasuah. Okay, ingat. Okay. Okay. Majlis Raja-Raja merupakan institusi beraja di Malaysia. Yes, iPhone. Kau nak lepuk macam mana? Cousin kau sendiri. Cousin sendiri. Kan? Yelah. Okay, nak buat macam mana? Dia berikan cikgu projek. Berapa? 2.3 juta. Dia bagi cikgu projek 2.3 juta. Dia minta iPhone je. Okay. Okay. Jadi, so kita sewajarnya menghargai peranan Majlis Raja-Raja. Okay. Aduh terbongkar juga rahsia aku. Okay. Tahun 2015, cikgu set up satu company, okay, untuk supply kerajaan. Dan cikgu jadi CEO lah. Cikgu CEO pada waktu itu untuk 2015 sampai 2019, dan cikgu dapat 2 job, okay, 2 job, dan kedua-dua itu jumlahnya adalah 3.2 juta. Di mana satu tu 1.2, satu lagi 2.1 juta. So 3.2 juta. Waktu itulah. Okay. Sekarang cikgu tak that company cikgu close, okay, cikgu tak nak buat lagi, okay. So cikgu fokus kepada apa yang cikgu suka, iaitu yang ini. Tak sakit kepala. Okay, tak sakit kepala. Tak mau ambil job kerajaan lagi, tak mau ambil job-job tu lagi, tak mau ambil projek-projek lagi. Sebab penat. Penat. Jadi cikgu fokus pada mengajar. Okay. Betul. Okay. So, kelakar kan? Cikgu sejarah korang ni macam-macam kerja dibuatnya. Kan? Macam-macam kerja dibuatnya. Kan? Tak faham ya. Kan? Okay. Yes. Okay. Kita lihat seterusnya. Okay. Jadi Firaun juga paling best. Yes. Betul. Sebab itu cikgu boleh bercakap. Sebab cikgu bercakap dari pengalaman. Bukan andaian-andaian, tak andaian-andaian, tapi cikgu cakap daripada pengalaman. Itu sebenarnya. Okay.
Macam periode platypus. Okey. Alright. Seterusnya, yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Baik. Raja berperlembagaan adalah sebahagian daripada pentadbiran negara apabila Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf Perlembagaan Persekutuan Negara kita iktiraf kedudukan dan peranan institusi beraja ini. Jadi institusi yang dikatakan institusi beraja ini ialah Majlis Raja-Raja, okey, institusi beraja di negeri-negeri dan institusi yang di-Pertuan Agong pada peringkat persekutuan. Dah Adam dah. Cikgu keluar pukul 7.30 pergi cari sarapan makan. Okey. Ya, yeah. Jangan risau. Baik. Inilah dia institusi yang di-Pertuan Agong. Kita tengok institusi yang di-Pertuan Agong. Jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan selepas negara mencapai kemerdekaan pada 1957 dan yang di-Pertuan Agong dipilih dalam kalangan raja yang memerintah di 9 buah negeri dalam persekutuan, iaitu Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. So pemilihan yang di-Pertuan Agong ini dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja menurut kaedah ataupun cara yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Majlis Raja-Raja. Jadi dengan itu turut diperkenalkanlah jawatan timbalan yang di-Pertuan Agong. So kita lihat bermula ini susunan asal. Ini senarai nama-nama yang di-Pertuan Agong. Agong yang pertama Negeri Sembilan, iaitu Tuanku Abdul Rahman. Itu yang gambar Tuanku Abdul Rahman tu selalu ada dekat gambar duit tu kan. Itu Tuanku Abdul Rahman. Kemudian yang kedua Selangor. Okey, Sultan Hishamuddin. Kemudian yang ketiga Perlis, iaitu Said Putra Al-Haj. Okey, Said Putra. Kemudian yang keempat Terengganu, iaitu Sultan Ismail Nasaruddin. Yes. Kelima Kedah, iaitu almarhum Sultan Abdul Halim. Okey, Muazzam Shah. Keenam Kelantan, almarhum Sultan Yahya Putra, iaitu Sultan Kelantan. Ketujuh Sultan Pahang, iaitu Sultan Haji Ahmad Shah. Kemudian yang ke-8 Johor, Sultan Iskandar. Dan ke-9 dari Perak, iaitu Sultan Azlan Shah. Okey. Baik. Ya, yang belakang-belakang tu gelaran je. Okey. Nama dia pendek je, gelaran dia yang panjang. Ya, okey. Nama gelaran dia yang panjang. Kalau yang Ibni tu anak kepada ataupun bin lah sebenarnya. Ibni tu bin. Jangan kamu tak tahu pula kan. Almarhum tu maknanya dah meninggal. Almarhum tu maknanya dah meninggal. Bukan Bani lah, bin, B-I-N. Kan, bin. Jadi almarhum tu dah meninggal. Okey, kalau kita lihat ini ini adalah satu pusingan. Okey, iaitu pusingan yang pertama iaitu bermula daripada Negeri Sembilan dan berakhir pada Perak. Kemudian pusingan yang kedua, kita lihat dia ambil balik. Maknanya pusing balik, Negeri Sembilan balik. Nampak? Negeri Sembilan balik. Okey, Tuanku Jaafar. Kemudian yang ke-10 Tuanku Jaafar daripada Negeri Sembilan balik. Kemudian Selangor ke-11 Sultan Salahuddin. Ke-12 Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin. Kemudian ke-13 Terengganu, okey, Sultan Mizan. Kemudian ke-14 Kedah iaitu Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah. Kemudian ke-15 Kelantan iaitu sekarang ni masih hidup lagi iaitu Sultan Muhammad yang ke-5 dan juga yang ke-16 Sultan Pahang. Okey, iaitu Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah sekarang ni. Sekarang ni Sultan Pahang. Okey. Mana Al-Withiku? Okey. Ya, silakan. Selepas ini siapa agak-agaknya? Selepas ini siapa? Selepas Pahang. Ya, selepas Pahang Johor. Lepas Johor Perak balik. Okey. Okey. Baik. Ke-13 tu Sultan Mizan. Al-Wathiqu Billah. Al-Wathiqu tu adalah pengutus dari Tuhan. Wathiqu Billah. Ya, mungkin. Okey, Wathiqu Billah. Okey, perutusan dari Tuhan, perutusan dari Allah ataupun ya, lebih kurang macam itulah. Okey, yes. Okey. Baik, cikgu, kenapa Sultan Kelantan tiba-tiba tak nak jadi sultan? Okey. Ada isu pada waktu itu. Mungkin Tengku Amir boleh explain kot, Meh.
Kenapa tiba-tiba Sultan Kelantan tak mau jadi agung? Dia turun sekejap je. Mungkin Mei ada boleh kongsikan sikit? Ada saya dia takut tengkorak kau, Mei. Cepatlah. Kongsikan sikit. On mic lah. Kongsilah sikit. Apa yang kamu tahu? Cerita. Boleh tak, Mei? Okay. Dia punya pilihan. I see. Oh, maknanya kamu tak tahu. Yelah, sebab Amir kan, Tengku Amir adalah keturunan daripada kena-mengena dengan Sultan Kelantan. Sebab tu boleh tanya. Kan? Ada kena-mengena dengan Sultan Kelantan. Mana tahu kamu tahu ke kan? Sultan Kelantan ke Sultan Pahang? Oh, sorry. Bukan Sultan Kelantan kamu kena-mengena Sultan Pahang ke? Serius ah? Kan? Tak boleh. Aduh, yai lahir kat Pahang. Keturunan kau kan kena mengena dengan Sultan Kelantan. Aku cepuk kau sekarang. Ada je kau ni, Mei. Okay, baik. Complicated lah. Yes, betul. Complicated. Complicated. Yes. Okay, so Tengku boleh jadi sultan ke, cikgu? Tak boleh. Okay, anak dia saja yang boleh menjadi sultan. Yes, anak dia saja yang boleh menjadi sultan ya. Saudara mara tak boleh lah. Tak boleh. Okay. Jadi, kalau kita lihat kedudukannya di Pertuan Agong ni adalah ketua utama negara. Dan termaktub dalam perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. So sebagai ketua utama negara, orang nombor 1 negara Agong ni, so dia akan menjadi punca kedaulatan, ketaatan, perpaduan, kebesaran dan kemuliaan negara. Ini perkara 32 dalam Perlembagaan Persekutuan ini ketua utama bagi persekutuan dan isterinya. Maka hendaklah ada seorang ketua utama negara bagi persekutuan yang digelar yang di-Pertuan Agong. Hendaklah diberi keutamaan daripada segala orang dalam persekutuan dan tidak boleh dikenakan apa-apa jua pun proceeding di dalam mana-mana mahkamah kecuali dalam mahkamah khas. Maknanya apa? Anda tidak boleh menyaman seorang agung ataupun kamu tidak boleh membawa agung ke mahkamah untuk dibicarakan. No. Dia ada mahkamah khas dia. Dia bukan boleh dibawa ke mahkamah-mahkamah biasa ni, tak boleh. Isteri yang di-Pertuan Agong digelar Raja Permaisuri Agong hendaklah diberi keutamaan daripada segala orang lain dalam persekutuan selepas yang di-Pertuan Agong. Yes. So yang di-Pertuan Agong hendaklah dipilih oleh Majlis Raja-Raja bagi tempoh 5 tahun ni. Diorang memerintah 5 tahun. Tetapi boleh pada bila-bila masa meletakkan jawatannya. Nampak kat situ. Melalui surat yang ditandatangani sendiri olehnya yang ditujukan kepada Majlis Raja-Raja. Atau boleh dipecat daripada jawatannya oleh Majlis Raja-Raja. Boleh dipecat. Dan yang memecatnya Raja-Raja jugalah. Dan hendaklah berhenti memegang jawatan apabila terhenti menjadi raja. Jadi itulah perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Kedudukan yang di-Pertuan Agong. Jadi, keutamaan kedudukan dalam persekutuan ni, iaitu yang pertama, yang di-Pertuan Agong, Raja Permaisuri Agong, raja-raja dan pemangku raja serta yang lain-lain. Baik, ada tanya, ada yang pernah letak jawatan ke? Ada contohnya macam ni, macam Sultan Kelantan tu, maknanya dia letak jawatan sebagai yang di-Pertuan Agong. Dia tak nak teruskan sebagai yang di-Pertuan Agong. Ada? Dan digantikan dengan Sultan Pahang. Kemudian raja kerja apa je, cikgu? Raja kerja apa? Raja lah ketua pemerintah. Kalau di peringkat negeri, peringkat negeri kita tahu yang menguruskan negeri ialah Menteri Besar. Contoh Menteri Besar Selangor. Menteri Besar Selangor, Menteri Besar Perak, So, tindakan-tindakan yang dibuat oleh Menteri Besar itu mesti mendapat persetujuan daripada Sultan. Kalau tak dapat persetujuan daripada Sultan, so apa juga tindakan itu tidak boleh diteruskan. Sebab itu kena tanya Sultan. Mendapat perkenan Sultan. Persetujuan Sultan. Macam tu juga Agong. Agong, betul. Agong, kerja dia
Okey, kalau kita lihat kan Tan Sri Muhyiddin Yassin buat semua kerja-kerja seperti uruskan hal-hal berkaitan COVID, kemudian uruskan pentadbiran negara apa semua kan. Tindakan-tindakan yang dia buat tu kena tanya agung. Kena dapat persetujuan agung. Nampak? Jadi bukan senang ya. Bukan senang. Ya Nash. Bukan senang jadi agung, bukan senang jadi sultan. Yes. Yes Nash, ada soalan? Okay, apa yang COVID ni? Okay. Asal Malaysia ban F1, Malaysia ban F1. Ada ban Kena ban F1 Yes. Oh, okay. Dia tak ban, okay. Percepu lah dia. Baik. Okay, Nik Numara mungkin boleh explain kenapa F1 tu di-ban. Dia tak ban tapi cikgu rasa sebenarnya okay, F1 ni sebenarnya Indonesia, okay. Sebenarnya kalau ikutkan F1 ni sebenarnya